Hello kaki-kaki penyibuk, Assalamualaikum. Kita kembali lagi dengan episod yang terbaru untuk dah rolling ke belum. Tahun yang baru, mestilah episod yang baru. Alright, so untuk hari ini Faisal bawakan seorang tetamu. Tapi tunggu kejap, Faisal akan kenalkan. Dah rolling ke belum ini adalah satu segmen yang akan menceritakan dan memberikan informasi yang seronok tentang filem-filem lokal. Okey, tanpa buang masa, jom kita berkenalan dengan tetamu kita hari ini. Seorang pelakon daripada Duan Nogo Bogo, filem terbaru iaitu Abang Sabri Yunus. Otai ni, siapa tak kenal memang korang tak pernah tengok cerita-cerita lokal lah. Okey Abang Sabri, apa khabar Abang Sabri? Baik, alhamdulillah. Okey Abang Sabri, sebelum kita tanya lebih-lebih, maybe Abang Sabri boleh perkenalkan diri dulu and maybe boleh bagi tahu sikit watak yang dibawa dalam filem terbaru ni. Okey. Silakan. Terima kasih, saya Sabri Yunus. Ini pertama kali tau. Dalam banyak-banyak orang tanya tentang filem ni, orang tanya saya pasal watak lakon. Okey. Watak saya Pak Suki namanya. Pak Suki ya. Pak Suki ni adalah watak seorang orang Kelantan yang dah lama di Kuala Lumpur. Okey. Yang secara tak langsung dia dianggap sebagai payung kepada orang Kelantan, khususnya orang-orang yang dalam dunia gelap di Kuala Lumpur. Gedebel. Yep. Okey Abang Sabri, so Okey. sebagai pelakon dengan tak silap saya, Abang Sabri juga yang mengarah cerita ni. Apa perasaan Abang Saya Sabri? kalau tak silap tu satu silap yang besar lah, sebab di poster semua tulis nama saya pengarah. Bandar poster. Ya, betul. Jadi kalau awak kata kalau tak silap saya, mana silap besar tu. Sebab poster dah tertulis. Betul. So Okey. Abang Sabri Saya lebih suka bercakap pasal pengarahan, bukan pada watak. betul. Okey, alright. Boleh, tak ada masalah. Tak ada siapa pun yang tak rasa seronok sebagai pengarah siapa-siapa sekalipun. Betul. Jadi begitulah juga saya. Tentulah sepanjang kerja kita sekian lama, daripada mula menulis naskah, sehinggalah kita penggambaran, sehinggalah kita masuk post editing dan semuanya, tentunya menunggu hari tayangan. Jadi tidak timbul perasaan yang macam mana. Semua orang tahu perasaan itu. Perasaan gugup ke seronok campur semua sekali lah. Kalau gugup, saya tak rasa gugup, kerana kerja saya dah selesai. Produser barangkali lebih gugup daripada saya sebab kerja dia tak selesai lagi. Okey Abang Sabri, cerita ni pun saya baca sinopsis dia menceritakan tentang apa ni orang Kelantan, ni seni makyong. So macam mana boleh tercetus idea untuk pembikinan filem ni? Okey. Kalau Abang Sabri boleh kongsikan. Ya, okey, saya kebanyakan kerja-kerja saya selama ni, karya-karya saya adalah berlatar belakangkan perwatakan dan budaya hidup orang Kelantan. Pantai Timur lah. Pantai Timur, sebab dia lebih dekat dengan saya dan ada benda yang saya rasa perlu saya sentuh dan saya angkat dan kongsikan Betul. dengan masyarakat. Jadi apabila 2-3 cerita yang saya buat, tentunya idea tu makin berkembangkan, makin Betul, mendalam, makin banyak input orang cakap. makin banyak yang saya nak sentuh. Jadi artinya inilah salah satu daripada apa yang saya fikirkan tentang dua benda yang orang sering melihat Kelantan, seni dan satu kehidupan yang stigma buruk daripada dulu lagi. Orang kata orang Kelantan suka bergaduh. Jadi saya nak meletakkan bahawa itu satu stigma, satu persepsi yang silap. Yang silap lah. Ya, pasal bergaduh, semua orang bergaduh. Betul. Jadi semua orang bergaduh. Tapi kenapa punca pergaduhan? Kenapa orang selalu bergaduh? Itu yang saya nak sentuh dalam cerita ni sebenarnya. Pada saya, orang lelaki yang suka bergaduh bukan orang jahat. Okey. So kalau kita tengok the last filem ataupun cerita yang Abang Sabri jadi pengarah adalah Pok Ya Concodek. Okey. So kali ni filem Duan Nogo Bogo pula. Apakah kelainan yang abang cuba bawakan kali ni pula? Oh ya, dah tentunya ada berbeza dari sudut perwatakan kan. Okey, siapa Pok Ya, siapa Duan, dah tentunya berbeza. Betul, kan? betul. Latar belakangnya berbeza, pengalaman mereka juga berbeza. Jadi apabila saya menyentuh Pok Ya dalam kehidupan orang tua yang nak settle down hidup dia daripada zaman mudanya yang agak lasak dan kasar,
Tapi saya menyentuh daripada dua Naga Boro, saya ambil macam mana orang muda yang sedang menghadapi suasana macam tu. Okey, kiranya Dua Nogo ni darah muda lah orang cakap. Ya. Ya. Dia orang muda lah, dia orang muda. Tetapi dia ada perjuangan seni, dia berbeza dengan Pok Ya. Pok Ya tidak ada perjuangan seni dia kan. Okey Bang Sabri, ramai orang tanya saya jugalah. Ya. Dengan tengok-tengok kat komen pun orang tanya apa maksud cerita ni sebenarnya. Title tu Duan Nogo Bogo, sebab kalau kita tengok pun bahasa dia pun bukan orang selalu. Sebenarnya sebutannya sangat mudah, tetapi apabila saya sebetulkan sebutan anda. Okey. Saya pun tak salah sebut juga. Sangat salah. Okey. Cuba sebut sekali lagi. Duan Nogo Bogo. Okey, cuba baca, tengok ejaan dia. Duan Nago Bogo. Betul. Okey. Okey. Naga. Naga. Jadi dari Kelantan Nago. Okey, Boro dari Kelantannya Boro. Bogo tu apa maksud sebalik ni tu? Nama ular, Naga Boro nama ular. Nama ular okey. Naga Boro. Ular naga, ular Naga Boro. Sebenarnya di negeri lain pun dipanggil macam sama, tapi sebutan negeri itulah macam di Perak dipanggil Naga Boro juga. Ada dalam kamusnya Naga Boro. Dia sebenarnya Naga Bogo ni adalah dialek dalam bahasa Ya, Kelantan sebenarnya lah. ular Naga Boro. Oh, okey. Naga Boro. Naga Boro. Dia ada dalam kamus tu. Okey guys, sesiapa yang tertanya-tanya apa Ya, makna dia korang ular, boleh buka kamus. Ya, dia sejenis ular dalam kelompok spesies ular telung selar ataupun ular senduk. Okey. Tetapi dia ada sifat menyembur. Barangkali sebab menyembur itulah dia dipanggil naga. Dia menyembur, dikatakan orang ular ni dia akan menyembur kepada musuh dia atau mangsa dia akan sembuh mata. Selepas tu dia pergi. Okey guys, korang pun dah dengar sendiri daripada Abang Sabri apa makna Duan Naga Bogo tu. So kalau korang still tak faham, korang boleh buka kamus. Ya, betul. Dia bisa, ular bisa. Ular berbisa tu Ya. Okey Bang Sabri, sebagai pengarah jugalah, maybe boleh kongsikan sikit proses pembikinan filem ni, pemilihan pelakon, sebab kalau tengok kat trailer tu banyak pelakon-pelakon hebat, antaranya Datuk Roshamno, Isay, and ada juga muka-muka yang sama lakon yang dalam cerita Pok Ya Susude. Okey, boleh kongsikan juga? Okey, banyak benda nak cerita ni. Baik. Saya apabila sebut filem ni, cerita ni bertolak pada watak Duan. Seorang watak bernama Duan. Jadi Duan ni seorang yang saya nak tipikal Kelantan sebab dan orang yang tahu selain pada orang Kelantan, orang yang tahu akan kesenian Mak Ayong itu sendiri. Jadi itu saya memilih Asrul Faizal sebab dia memang seorang orang tradisional kan, orang seni tradisional. Dia sendiri dalam kehidupan harian dia adalah bekerja di Universiti Melaya di bahagian unit kebudayaan kalau tak salah saya. Jadi artinya orang yang ada background kebudayaan. Okey, itu pertama. Yang kedua, saya memerlukan watak-watak orang Kelantan untuk membawa cerita-cerita ni. Jadi sebab itu saya gunakan pelakon-pelakon yang saya sudah kenal, saya sudah tahu, yang pastinya dia kenal orang Kelantan lah. Sebab peletakan watak pada saya sangat penting. Watak harus kena pada orang yang kita pilih. Betul. Jadi saya mula merancang untuk meletak orang yang biasa. Kalau katakan watak tu banyak orang yang biasa dengan saya, itu tidak pelik. Sebab kalau you selak sikit saja pengarah-pengarah lain, cuba tengok juga pelakon-pelakon yang sudah biasa dengan pelakon yang sama, betul. Ya, itu biasa di tempat kita dan juga di luar negara sekalipun. Betul. Ya, jadi tidak pelik guna pelakon sama saja. Yes, pelakon sama watak yang berlainan. Sebagai seorang pelakon yang boleh. Okey, apabila saya meletakkan juga pelakon-pelakon lain yang saya memang perlukan, jauh-jauh saya perlukan watak original. Jadi bukan saja-saja saya nak letakkan Sanggita, Angelita, Profesor Dr. Lim Swee Tin. Lim Swee Tin saya perlukan seorang Cina Kelantan. Dia memang Kelantan dan walaupun dia bukan pelakon tapi dia seorang sastrawan. Pada saya dia seorang performer. Dia sering membaca sajak. Dia memang menara, jadi juga performer. Jadi pelakon adalah performer kan. Dan saya perlukan satu watak baru
lakonan baru daripada orang yang tak pernah berlakon. Saya nak tengok kalau panggil orang dah biasa Freshie berlakon, ya kita akan nampak dalam kepala saya dah nampak dah bentuk lakonan dia. Tapi Lim Swee saya tak nampak bentuk macam mana dia nak pergi dan macam mana saya nak sentuh dia. Itu saya perlukan. Okey, Rosamno ya. Saya dah lama melihat Rosamno kan. Yalah, Okay. abang dengan Rosamno memang dah otai lama. Jadi ada sesuatu pada dia dan saya nak sentuh sikit, saya kata kan yang ada pada dia okey, tapi saya nak sikit, Tukar sikit. tukar sikit. Saya nak dia tenang, lebih tenang. Watak dalam venue kan saya nak satu watak orang lama, gangster lama, orang yang gedebel pegang kawasan besar, tapi saya nak sangat tenang. Okey. Walaupun orang yang berdendam lama, 5 tahun dia berdendam dalam cerita ni dan dia buat apa saja untuk menyelesaikan dendamnya, tetapi dia sangat tenang. Okey, itu dia. Okey bang, kalau orang tanyalah gedebel tu lah, sebab saya pun sendiri bang orang Kelantan, yang saya faham gedebel ni dia adalah suka bergaduh. So Itu satu kesilapan besar orang Kelantan faham macam tu. Okey. Sefaham saya, sebab ayah saya pun duk cakap kasi orang gedebel ni, dia apa ni, orang ganah, orang keras lah. Abang sendiri, apa fahaman abang tentang gedebel ni, bang? Saya dah jelaskan masuk gedebel melalui watak Pok Yah. Okey, saya nak menggambarkan apa sebenarnya gedebel adalah ada pada Pok Yah. Mungkin orang-orang kat luar sana pun ada fahaman macam saya, gedebel ni orang suka bergaduh. Hampir semua orang faham macam tu, termasuk orang Kelantan sendiri. Gedebel ni dia bukanlah samseng, dia berbeza. Bukan gangster, tetapi orang yang boleh terlibat, orang yang mungkin pernah lalui. Gedebel ni adalah orang yang lebih atas. Dia orang yang boleh, Dia dah experience lah benda-benda tu. dia ada latar belakang yang pengalaman yang cukup banyak. Dia orang kata orang boleh berkira bercara. Kalau samseng orang tak boleh buat kira bercara kan. Tetapi gedebel tindakan dia adalah tindakan yang bijak. Yang semak dia bukan semata-mata bergaduh, tetapi dia boleh buat kerja bergaduh tu. Kerana pengalaman yang telah lalui. Betul. Sebab gedebel ni satu istilah lain, dia perkataan gedebel ni adalah tua. Tua kan? Kan tua, gedebel semua kan tua. Maknanya tua tu pengalaman dia, kehidupan dia, dia tua. Bukan samseng tu. Okay guys, jangan salah faham gedebel ni orang cakap memperjuangkan. Dia boleh tolong you kalau ada apa-apa masalah. Betul. Okey, Abang Sabri, sebab cerita ni pun memang orang cakap menceritakan pasal Kelantan. So adakah lokasi-lokasi syuting dekat Kelantan ataupun dekat Kuala Lumpur ni? Tak, saya satu scene saja di Kelantan. Satu scene sahaja di Kelantan. Sebenarnya nak menceritakan tentang benda tu di luar Kelantan. Saya takut orang memikirkan cerita ni cerita Kelantan, bukan. Salah kalau anggap ini cerita Kelantan lah. Okay. Ini bukan cerita Kelantan, ini cerita Melayu. Ini cerita tentang bangsa kita, Malaysia. Tetapi untuk nak buat sebuah karya itu harus memilih premis dia. Betul. Okay. Jadi saya memilih premis watak orang Kelantan. Tetapi dia harus mewakili orang Melayu. Betul. Saya harus memilih premis yang sesuai, kerana daripada premis yang betul saja kita boleh menyelam lebih dalam kepada isunya. Contohnya saya nak seni Mak Yong, saya mesti milih Kelantan, saya takkan pilih negeri lain. Okey, jadi premis tu cerita saya tentang kesenian Mak Yong. Kesenian Mak Yong, saya memilih Mak Yong bukan hanya benda tu berlaku pada Mak Yong. Kalau kita tengok krisis apa yang berlaku juga kepada kesenian lain di negeri-negeri lain. Tradisionalnya macam itulah anggapan orang sekarang terima. Jadi saya memilih untuk Mak Yong. Jadi saya membawa sebuah cerita latar belakang jiwa Kelantan tentang kesenian, tentang kebudayaan, tentang yang dikatakan gedebel awal tadi itu, tentang gaduh tadi. Macam mana benda itu kalau dibawa keluar? Okey. Dia dibawa ke luar Kelantan, ke Kuala Lumpur khususnya, satu gelanggang kedua-dua tadi itu sebenarnya lebih besar. Betul bang. Kalau kata dunia Kelantan, dunia gedebel gaduh, Kuala Lumpur lagi besar. Lagi besar untuk Kalau kata dunia seni tradisional, Kuala Lumpur lagi besar. Jadi dia terlontar kepada dunia kegelanggang yang lebih besar, dan di mana kedua-dua dia suka. Dan, jadi dia menghadapi konflik dan perangkap dalam isu yang disuka itu sebenarnya. Okey bang, and saya ada baca juga yang 80% dialek Kelantan digunakan untuk Salah.
Salah bang, bukan 80% bang Salah. Lebih ke kurang? Kurang. Kurang lagi? Yes. Okey bang. Kalau kurang tu untuk saya okey lah bang. Abang rasa penerimaan orang dekat Saya luar tak salah. Baik, isu cakap Kelantan ni, netizen tak ada isu. Yang isunya adalah orang media je. Orang media saja macam mana orang boleh faham tak Kelantan. Isunya keluar daripada orang media, orang macam you kan. Penonton tak ada isu tu. Abang punya expectation dekat penerimaan orang memang tinggi bang. Pok iya, tak ada seorang pun bercakap pasal Betul, isu bang. tak faham. Isu cakap Kelantan. Jadi Jadi memang tak ada isu tak bang. ada isu cakap betul. cakap Kelantan orang tak faham. Yang pertama cakap Kelantan ni saya percaya banyak filem Penang, Profesor Razak Medan semua cerita pasal cakap Penang. Betul. Okey, tak ada isu. Untuk saya pun memang Mamat Khalid filem dia semua cakap Perak. Betul, Tak ada betul. isu. Jadi apabila cakap Kelantan, saya rasa mak kenapa dia nak jadi isu. Dan netizen tak ada isu pun. Pok ya, tak ada seorang pun yang keluar mana-mana tak faham cakap Kelantan. tak faham, betul, Satu. Yang kedua pula dah tentunya ada subtitle. betul. Okey, jadi kena buat isu. Yang ketiga, banyak dah drama-drama di TV yang menerima, malah stesen TV suka kalau proposal cerita Kelantan, okey. Betul bang. Ramai penerimaan tu memberangsangkan lah. Jadi apa isunya? Orang tak faham. Tak ada isu kan? Betul. Tak ada seorang pun bertanya isu tentang orang tak faham. Okey. Yang keempat, dialog ini adalah satu pemakaian saja. Kita pakai, macam kita pakai baju, kita sarung dan kita guna pakaian saja. Sebab kita boleh tengok cerita Tamil, cerita Nusantara, cerita Jepun, cerita Vietnam, cerita apa. Malah cerita Hindustan orang kita menangis gula-gula. Dia tak faham sepatah pun. Artinya dialog hanya pemakaian saja, tapi karakter yang dibawa tu Macam mana kita tengok cerita tu, macam mana kita faham cerita tu Ya, lagi penting bang betul. daripada nak tengok bahasa. Untuk saya memang tak ada isu. Saya lagi sebagai orang Kelantan lagi suka tengok bahasa-bahasa Nanti Kelantan di kalau dia tak ada isu, kenapa dia tanya isu tu? Saya tanya mewakili semua orang bang. Ya, sebab saya tak pernah lagi orang berkata isu tu di mana-mana, di Facebook ke di apa ke. Tak pernah ada. Okey bang. Sebelum kita akhirkanlah bang. Ya. Apa ni orang cakap kata-kata akhir kepada peminat-peminat abang, and kenapa orang dekat luar sana kena Okey. sendiri pergi tengok filem terbaru abang ni. Baik, terima kasih. Yang pertama, saya tak suka menggunakan perkataan peminat saya. Saya tak pernah guna sepatah pun daripada dua. Okey. Okey, saya lebih suka kata peminat filem ataupun penyokong-penyokong kerja saya selama ni sebagai sebuah karya. Sempurnanya sebuah karya itu apabila ia ditonton. Betul. Okey. Jadi sudah tentunya kerja saya sebagai pembuat filem, sudah tentu saya fikir saya buat setakat terbaik semampu saya, dan kerja saya sudah selesai, dan sekarang ini kerja orang di luar sana yang akan menyelesaikan kerja saya. Jadi saya berharap orang sana selesaikan tugas anda sebagai penonton, tugas saya sudah selesai. Okey bang, last soalan lah, soalan bonus daripada saya sendiri. Abang pun sekarang dah banyak into jadi director. Apa lagi sebagai diri abang seorang pengarah, apa lagi filem ataupun jalan cerita yang abang idamkan nak direct? Okey, saya sebagai pengkarya, saya tak letak satu idaman, semua saya meletakkan saya harus bekerja lagi. Jadi kerja macam mana tu bergantung, bila sampai masanya, kes ini yang saya hantar. Jadi saya tak pernah letak jadual, lepas ni filem ni, lepas ni filem tak ada lah, okey, tak ada jadual. Tapi akan buat lagi sebab banyak lagi benda yang saya nak. Itu yang kita nak dengar abang, lagi banyak filem daripada Abang Sabri sendiri, insya-Allah. Okey guys, itu sahaja untuk episod kali ini. Ya, And terima korang kasih. jangan lupa untuk saksikan filem Duan Naga Bogor, betul? Yang akan bermula ditayangkan di semua pawagam 19 Januari ini. Ya. And cepat-cepat pergi beli tiket. Kalau tak beli tiket, korang memang rugi. Untuk Abang Sabri Yunus, saya ucapkan terima kasih Sama. kerana datang ke studio kami, and tim Kaki Sibuk pun mengucapkan selamat maju jaya kepada filem terbaru abang. Okey. Alright guys, Saya kita buat akan terima kasih berjumpa juga, lagi di Kaki next Sibuk. episode. And sibuk-sibukkan diri anda. Kita jumpa lagi di next episode. And jangan lupa subscribe YouTube Kaki Sibuk. Thank you.